seluruh negeri Selangor. Ini ada seluruh negeri Selangor. Saya difahamkan ada lebih kurang berapa? 1,000 guru sedang mengikuti video conference ni ya. Saya difahamkan. Jadi saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru bimbingan dan kaunseling yang turut serta dalam video conference kita pada pagi ini. InsyaAllah dengan kerjasama daripada semua guru bimbingan kaunseling yang ada di seluruh negeri Selangor, apa yang kita laksanakan untuk memastikan tahap keberadaan murid di sekolah dengan terma-terma yang perlu dipatuhi dapat kita laksanakan sepenuhnya bagi kita menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang lebih teratur dalam suasana yang sangat berbeza berbanding sebelum ini. Ya. Bertahun-tahun kita melalui satu fenomena yang biasa, yang setiap hari. Namun hari ini kita melalui satu fenomena yang jauh berbeza dengan sebelum ini. Even semalam pun murid-murid yang melaporkan diri di sekolah, murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 juga melalui satu keadaan yang sangat berbeza berbanding sebelum ini. Mungkin ada yang dah tahun ke-11, tahun ke-12 bersekolah dengan melalui senario yang sama pada setiap tahun, tetapi pada kali ini melalui satu fenomena yang mungkin tidak pernah ada yang menjangkakan. Jadi maksudnya di sini banyak SOP yang perlu dipatuhi dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang ditawarkan oleh guru-guru kaunseling di sekolah sangat membantu bagi memastikan murid-murid kita dapat melalui boleh kalau saya katakan normal baharu. Sebenarnya belum jadi normal baharu pun sebab dia masih normal. Normal dan normal dua perkara yang berbeza. Normal ialah satu peraturan. Normal ialah kebiasaan. Jadi maknanya kita masih lagi dalam proses norma baharu. Satu peraturan baharu yang perlu dipatuhi, yang perlu dilalui, yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat di sekolah bagi memastikan kita dapat merungkai, kita dapat meleraikan COVID-19 ini daripada kehidupan kita. Kita masih belum selamat lagi. Ya? Kita masih belum selamat. Sebab kalau mengikut Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia pun 28 hari tanpa kes baru kita boleh rilis COVID-19 daripada kehidupan kita. Namun hari ini masih lagi berlaku kes-kes baru pada setiap hari. Even semalam pun kita ada 6 kes. Sebelumnya 3 kes. Sebelumnya kita ada 15 kes. Dan sebelum-sebelum tu memang tiap-tiap hari ada kes. Cuma yang membedakannya ialah sedikit atau banyak saja. Kita tak tahu hari ini berapa kes. So kita sebenarnya masih jauh lagi daripada membebaskan diri daripada COVID-19 ini. Ya. Jadi peranan guru bimbingan dan kaunseling serta program Minda Sehat ya, yang perlu kita lalui dalam kebiasaan baharu atau normal baharu itu yang saya kira masih belum lagi normal baharu. Ya. Sebab normal baharu ni maknanya kita tanpa diingatkan kita dah tahu apa yang patut kita lakukan. Hari ini masih lagi dalam bentuk kawalan. Ya, kalau kita lihat di sekolah semalam masih lagi dalam kawalan guru. Murid makan di bilik darjah pun masih dalam kawalan guru. Murid bergerak daripada bilik darjah ke makmal atau bengkel pun masih dalam kawalan guru. Maksudnya masih lagi norma baharu. Belum normal baharu lagi. Ya. Jadi bantuan dan juga sokongan daripada guru-guru bimbingan dan kaunseling sangat diperlukan bagi memastikan kebiasaan atau normal baharu ini dapat kita laksanakan dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang tidak perlu diingatkan. Okay. Cuma saya mengharapkanlah guru-guru bimbingan dan kaunseling mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan juga sentiasa mengingatkan murid tentang aspek-aspek kebersihan dalam memastikan pelaksanaan bimbingan dan kaunseling ini berada pada landasan yang tepat, berada pada landasan yang betul bagi memastikan murid-murid kita sedar tentang kepentingan penjagaan kesihatan sama ada kesihatan fizikal ataupun kesihatan mental. Sebab mungkin ada murid-murid kita yang mengalami masalah atau isu emosi. Mungkin kerana ada saudara mereka, keluarga mereka yang dijangkiti COVID-19. So, peranan guru bimbingan dan kaunseling lah untuk memastikan murid-murid ini dapat dikembalikan semula emosi mereka ni kepada
keadaan yang asal. Jadi garis panduan telah ditetapkan, garis panduan telah diberikan. Cuma saya mengharapkanlah guru bimbingan dan kaunseling dapat memainkan peranan yang sepenuhnya. Kita ingin melihat bahawa semua guru, semua murid dapat melalui ataupun mematuhi aspek-aspek kebersihan dan keselamatan sebagaimana yang digariskan dalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita. InsyaAllah kalau kita sama-sama bekerja dengan prinsip bekerja sama dan sama-sama bekerja, saya rasa tak ada sebab kita tidak berjaya untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. InsyaAllah. Cuma saya mengharapkanlah kita sentiasa alert, kita sentiasa peka dengan perkara ini. Jangan terleka walau sedetik pun tentang aspek keselamatan dan kebersihan yang perlu ditekankan kepada murid-murid, khususnya semasa mereka berada di sekolah. Tanpa kita, murid-murid ini mungkin terleka, lalai dalam melaksanakannya. Jadi kita sentiasa perlu mengingatkan mereka. InsyaAllah dengan kerjasama daripada pegawai-pegawai di PPD, pegawai di jabatan, pegawai-pegawai di sekolah ataupun guru-guru bimbingan kaunseling di sekolah, InsyaAllah kita mampu untuk menjelmakan murid-murid kita ini dalam normal baharu yang tak perlu lagi diingatkan tentang penjagaan kesihatan ini sampai bila-bila. Kerana saya melihat normal baharu ini perlu dikekalkan. Kita melihat hikmah daripada COVID-19 ini ialah untuk kita mengamalkan aspek-aspek kesihatan dan keselamatan yang lebih berkesan dalam kehidupan kita, yang mungkin selama ini kita tak begitu ambil berat. Tapi hari ini dengan hikmah daripada COVID-19 ini, kita mampu untuk mengamalkan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan baharu yang boleh menjadikan kehidupan kita ini lebih selesa, lebih selamat daripada sebelum-sebelum ini, insyaAllah. Jadi saya rakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru bimbingan dan kaunseling di Negeri Selangor untuk memastikan apa yang telah digariskan dalam panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta program minda dalam kebiasaan baru dapat kita laksanakan sepenuhnya. Marilah sama-sama kita menyahut apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan. InsyaAllah murid-murid kita akan lebih kuat untuk menghadapi COVID-19 ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Terima kasih kepada Encik Khairul Anwar, KPP, Ketua Penolong Pengarah HAM yang bertungkus lumus daripada sebelum peristiharan peristiharan lockdown pada 18 Mac tempoh hari. Sebelum ni kita dah ada juga gejala-gejala yang perlu kita tangani, misalnya influenza A, sambungannya tu COVID-19. So apa yang dilakukan oleh pegawai di unit HAM yang diketuai oleh KPP HAM sangat-sangat saya hargai, insyaAllah. Dan kami sentiasa memberikan sokongan, bantuan dan bimbingan kepada semua pihak, sama ada di PPD ataupun di sekolah. Kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa masalah, sila berhubung dengan kami. Unit HAM, sektor pembangunan murid sentiasa membuka pintu untuk semua pihak mendapatkan bantuan dan juga bimbingan, insyaAllah. So, terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah dapat melaksanakan tugas ataupun melaksanakan kerja buat kita ini dengan cemerlang, insyaAllah. Hanya Tuhan sahaja yang mampu untuk membalas apa yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan. Walaupun itu kerja buat kita dibayar gaji untuk itu, tapi kerja lebih yang telah dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan itu sangat-sangat kami hargai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini satu pula jadi mana? Silakan. Kampung. Terima kasih, Dan. Terima kasih, Dan. Di mana? Tadi kau okey? Okey, terima kasih ucapkan kepada Cik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembinaan Murid Jabatan Pendidikan Selangor atas ucapan permulaan tadi. Jadi harapkan rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling kita di peringkat sekolah menengah dan rendah dapat mengambil pengajaran dan juga memberikan pesanan itu kepada sebagai satu rujukan kepada kita dalam kita menjalankan perkhidmatan kita di sekolah. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan kita punya taklimat penataran panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta program minda sihat dalam kebiasaan baru
Jadi benda yang baru ni kita kena ada panduan. Jadi saya mohon sebelum kita bermula, mana-mana guru-guru bimbingan dan kaunseling dah terima dah ataupun dah print out dah kot panduan pelaksanaan yang kita dah belah dalam WhatsApp group ataupun dalam Telegram masing-masing. Jadi sebelum ni kita rujuk masing-masing apa yang kita nak tengokkan sebab kita akan go through maklumat ni. Jadi saya harap kita akan teruskan dengan panduan ini. Jadi sebelum tu nak maklumkan ini adalah surat punca kuasa kita sebagai panduan pelaksanaan perkhidmatan dalam norma baru dan juga untuk program Minda Sihat. Jadi ada beberapa perkara yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan yang kita kena laksanakan di peringkat sekolah sama ada menengah ataupun rendah. Jadi harapnya cikgu-cikgu kita dah bersedia, terutamanya untuk sekolah menengah kita dah bermula pada semalam untuk hari pembukaan sekolah yang pertama. Jadi mungkin kita dah nampak macam mana cara pergerakan dan juga pelaksanaan perkhidmatan kita di sekolah. Jadi harapnya kita akan teruskan dan hari ini kita akan teruskan dengan panduan pelaksanaan ini dan seperti yang dimaklumkan oleh pihak KPM dan telah dimaklumkan oleh pegawai di bahagian pendidikan sekolah harian, unit pendidikan dan kaunseling dan kejayaan murid bahawa ini kita akan laksanakan di sekolah bermula selepas pembukaan sekolah ini. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan pembukaan sekolah ini kita akan teruskan sebab SOP ataupun garis panduan ini kita laksanakan supaya kita tidak lari daripada matlamat asal kita iaitu untuk memastikan kita menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Sebab kita punya perkhidmatan ini menjadi lebih teratur dan sistematik kerana kita tak nak perkhidmatan kita di sekolah ada masalah. Dan seterusnya untuk sebagai langkah keselamatan kerana kita tahu impak kepada COVID-19 ini memberikan kesan kepada kita. Jadi harapnya kita boleh paduhi apa dia pelaksanaan dan juga tata cara pelaksanaan ini yang boleh kita laksanakan di sekolah. Jadi untuk itu cikgu ya, kita akan terus kepada peranan yang akan dilakukan oleh setiap guru bimbingan kaunseling di sekolah. Jadi untuk itu kita ada beberapa maklumat dan peranan yang telah digariskan dalam panduan pelaksanaan itu dalam lampiran 1 iaitu objektif yang kita kena laksanakan adalah untuk memastikan perkhidmatan yang dijalankan ini adalah selamat, teratur dan juga efektif. Jadi kita kena mengamalkan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dengan kebersihan dan juga SOP kita dalam pelaksanaan di bilik kaunseling itu sendiri. Jadi setiap orang mainkan peranan penting dan peranan ini kalau kita gariskan dalam kita punya panduan di lampiran 1 ni. Sekejap ada sikit teknikal program tak apa. Dan kita kena pastikan rakan-rakan kita dapat tahu peranan masing-masing. Kerana peranan ini bukan hanya dijalankan oleh pengetua dan juga guru besar PGB, juga guru-guru lain yang ada di sekolah. Jadi harapnya kita tahu kalau untuk peranan, saya tak akan sentuh tentang peranan pengetua dan guru besar, cikgu-cikgu boleh baca sendiri peranan pengetua dan guru besar dan juga peranan guru-guru yang lain. Yang saya akan sentuh adalah berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab guru bimbingan dan kaunseling iaitu di para 2.2 iaitu yang pertama itu memberikan taklimat tata cara perkhidmatan kepada guru dan murid. Yang ini kita kena tekankan, maklumkan kepada guru dan juga murid bagaimana tata cara pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam norma baharu ini. Okey, yang kedua, kita kena pamerkan tata cara perkhidmatan di luar bilik kaunseling, sama ada dilekatkan di papan kenyataan ataupun di pintu masuk bilik kaunseling supaya murid-murid dapat tahu dan juga kenal pasti ataupun alert dengan tata cara perkhidmatan yang telah kita gariskan ini. Dan yang ketiga iaitu memastikan bilik kaunseling anda ataupun bilik kaunseling cikgu-cikgu semua bersih dan selamat untuk kita adakan perkhidmatan itu di sekolah. Dan yang keempat itu mengendalikan kes krisis secara profesional. Kita tahu bahawa impak kepada COVID-19 ini masalah emosi murid kemungkinan besar akan terganggu. Jadi harap-harapnya kita dapat menangani masalah ini secara lebih profesional dan kita boleh gunakan macam-macam pendekatan untuk membantu murid-murid kita. Dan yang kelimanya adalah melaksanakan perubahan ataupun perkhidmatan ini
berdasarkan perubahan peraturan semasa. Jadi saya harap rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling dan rakan guru bimbingan dapat akur dan juga mengikut peraturan yang telah kita gariskan dalam pelaksanaan sesi bimbingan kaunseling dan konsultasi di sekolah dalam kebiasaan baru. Jadi ini yang kita kena tahu. So ada 5 tata cara ataupun peranan tanggungjawab guru bimbingan dan kaunseling dalam SOP ataupun garis panduan ini di lampiran 1. Jadi saya harap cikgu ya. Baik. Seterusnya kita nak pergi kepada persediaan kemudahan di bilik kaunseling. Apa dia persediaan awal dan juga apakah yang perlu dilakukan oleh guru-guru sebelum bilik ataupun perkhidmatan kita beroperasi. Jadi yang pertamanya adalah cikgu-cikgu sila bersihkan bilik kaunseling. Mungkin dah 3 bulan kita tinggal, dah tak masuk, mungkin banyak habuk. Jadi tolong pastikan bilik kaunseling kita dibersihkan dan dari beberapa hari yang kita buat pemantauan di sekolah-sekolah di Peringkat Negeri Selangor, dilihat rakan-rakan kita dah bersedialah. Semalam pun saya dah pergi ke sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah SAAS dan juga SMK Shah Bandaraya di Kelang. Jadi kita nampak ada banyak pematuhan kepada standard walaupun kita belum buat penataran. Mungkin cikgu-cikgu dah bersedia. Dan yang keduanya adalah memastikan pengudaraan dan pencahayahan dalam keadaan baik. Maksudnya pastikan kalau ada tingkap tu kalau boleh dibuka supaya udara dapat mengalir dengan baiklah dalam bilik kita. Dan kalau yang pasang aircon tu pastikan jugalah aircon tu berfungsi. Yang ketiganya adalah memastikan bilik kaunseling individu dan kelompok tidak dijadikan ruang kerja. Maksudnya begini. Kalau bilik kaunseling itu perlu dimanfaatkan, kalau ada ruang kerja kita lebih besar pula daripada bilik kaunseling ataupun bilik sesi kita kena pastikan jugalah kemudahan di bilik sesi itu sama dengan bilik ruang kerja kita. Tapi bergantung kepada sekolah masing-masing. Kadang-kadang ada bilik yang mungkin rezekinya biliknya besar, luas, jadi senang nak laksanakan dia punya perkhidmatan. Jadi kena pastikan juga bilik kaunseling individu kelompok tidak dijadikan ruang kerja. Maksudnya kalau bilik kaunseling tu kita buat dekat luar lah. Ruang kerja tu tidak mengganggu. Okey, yang seterusnya ialah kita minta guru-guru menampal poster bagi mengingatkan murid untuk menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Boleh ambil daripada website KKM ataupun dari MKN yang banyak dah ni. Jadi cikgu-cikgu boleh create sendiri ataupun ambil saja berkaitan dengan poster tentang menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Kena ada juga kat bilik kaunseling, dekat luar ataupun di dalam, sepanjang laluan kita ke bilik kaunseling pun, ingatkan pelajar. Yang kelimanya adalah menampal maklumat tata cara pelaksanaan perkhidmatan. Maksudnya, kena ada bagaimana garis panduan untuk pelaksanaan itu dilaksanakan di sekolah. Apa yang kita buat mula-mula. Kita akan sentuh selepas ini. Jadi tata cara ataupun maklumat ini perlu dilaksanakan ataupun perlu ditampal lah peraturan ini di luar bilik kaunseling masing-masing. Dan yang keenamnya menyediakan buku rekod kehadiran murid dan pelawat. Pastikan ada juga ya buku rekod kehadiran murid. Kita catatkan kelas mana, muridnya siapa, dan jangka masa dia berada di bilik kaunseling itu sendiri. Dan yang ketujuhnya adalah menyediakan pensanitasi tangan di luar bilik kaunseling dan juga di kaunter daftar masuk. Kalau mungkin ada sekolah yang kurang kemampuannya untuk sediakan sanitasi dan tentunya hand sanitizer tu mungkin boleh gunakan sabun ataupun air jugalah. Tapi bergantung kepada lokasi bagaimana. Kadang-kadang ada sekolah bilik kaunseling yang mungkin tak dekat dengan dia punya sumber air untuk dia basuh tangan guna sabun. Jadi mungkin boleh gunakan hand sanitizer lah untuk memudahkan. Okey. Yang seterusnya adalah menyediakan pelitup muka untuk murid yang memerlukan. Kalau ada murid yang memerlukan pelitup muka, kita dah sediakan di bilik kaunseling kita. Dah ready lah ya. Seterusnya adalah menyimpan model dan alatan yang menarik minat murid untuk disentuh. Kadang-kadang ada dalam bilik kaunseling kita model-model dan juga kalau kita nampak ramai rakan-rakan guru yang menghias bilik kaunseling tu dengan nampaknya begitu cantik. Ada bunga-bunga kan, ada orkidnya dengan bagai. Kalau kita boleh labelkan supaya murid tak sentuh lebih baik. Supaya tak ada sentuhan ataupun murid pegang benda-benda tempat tu.
supaya kita untuk mengelakkan jangkitan daripada sentuhan yang telah dibuat tu. Kalau ada dalam bilik kita lah. Kalau yang kita boleh elakkan, kita simpan. Kita simpan dulu dalam kotak ke dalam bilik yang tertutup supaya tidak disentuh oleh murid-murid yang lain. Yang seterusnya yang ke-10 adalah memastikan susunan, kedudukan kerusi, ruang menunggu dan bilik sesi mematuhi penjarakan sosial iaitu 1 meter. Jadi kita boleh gunakan pita pelekat untuk jarakkan 1 meter antara satu sama lain dekat kerusi kita tu. Kalau ada ruang, kalau kerusi yang tak digunakan, kita keluarkan cikgu. Kita keluarkan supaya tidak digunakan oleh murid-murid yang lain. Yang ke-11 adalah menyediakan pelan laluan pergerakan terarah ataupun sakala one way direction kepada murid untuk pergerakan masuk dan keluar ke bilik kaunseling. Dan kalau sekiranya perlu, GBK menggunakan kelas yang kosong untuk jalankan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok, boleh minta kepada pihak sekolah ataupun cari kelas atau bilik-bilik yang boleh kita gunakan untuk kita buat penjarakan. Bila kita tahu bilik kaunseling, kalau kita nak buat kelompok, kalau dah 1 meter tu mungkin dia akan makan ruang. Jadi kita minta kerjasama guru-guru untuk sebelum persediaan ada lebih kurang 12 perkara itu perlu dilaksanakan dan perlu dipatuhi supaya kita mematuhi persediaan kemudahan di bilik kaunseling itu dalam kita punya peraturan pelaksanaan yang baru ni. Jadi itu yang adalah tata cara persediaan kemudahan di bilik kaunseling sebelum kita bermula bilik perkhidmatan kita. Okey. Ya, tentang ini. Jadi untuk yang seterusnya sebelum sesi, yang ni kita kena tahu. Sebab ini norma baru. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah bagaimana GBK berperanan untuk memberikan tanggungjawab untuk melaksanakan perkhidmatan sebelum, semasa dan juga selepas sesi itu dilaksanakan. Terima kasih. Okey, untuk yang pertamanya, sebelum sesi dilaksanakan, kita harap guru bimbingan dan kaunseling boleh merancang temu janji sesi sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Sehari lebih awal, kalau 2-3 hari pun lebih baik. Jadi kita nak tengok supaya kita boleh rancang berapa ramai yang boleh muat ataupun yang boleh kita jangkakan perkhidmatan kita dalam satu hari itu. Kita tak nak mahu murid terlalu ramai di dalam bilik kaunseling dan akan menyukarkan kita untuk menangani ataupun untuk menguruskan murid-murid ni di bilik kaunseling. Jadi harapnya temu janji ini kita boleh buat sehari lebih awal dan kita fokuskan kepada murid yang ada masalah emosi. Itu yang lebih baik. Murid-murid yang lain tu kita tak nak isunya berkaitan dengan perkara-perkara yang lain lah. Maklumkan ya, kalau ada rakan-rakan guru yang satu sekolah tu lebih daripada 2 ataupun lebih daripada 3 atau 4, 5 orang, mungkin boleh keluar dulu kot. Kita bagi ruang kepada rakan-rakan lain yang dari sekolah lain yang tak ada wakil. Mungkin boleh share dengan kawan-kawan yang lain sebab ada kawan-kawan kita ada maklumkan bahawa ada yang tak dapat masuk lagi. Kalau boleh kita maklumkan, kalau yang ada seorangnya wakil satu sekolah tu dah kira okey dah. Sebab mungkin boleh sebar luaskan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya sambung balik. Kita nak utamakan sesi ini kepada murid yang ada kes krisis yang memerlukan pada saat itu, terutamanya berkaitan dengan emosi. Kerana kita tak tahu dah 3 bulan mereka tak bersekolah ni dan semalam adalah hari yang pertama dan hari ini hari kedua. Kita boleh lihat rakan-rakan kita yang melihat murid-murid di sekolah mereka yang ada masalah emosi yang perlukan kita tangani secara lebih awal. Jadi kita tengok dapat kita bantu untuk kes-kes krisis. Dan yang keempatnya lah ialah kita melaksanakan sesi kaunseling kelompok dengan mematuhi penjarakan sosial bergantung pada keluasan bilik. Macam saya cakap tadi, kalau sesi individu tak ada masalah sebab 1 meter saja jaraknya. Jadi kita bersemuka berdua sahaja. Tapi yang mungkin yang kelompok tu pastikan ada penjarakan antara satu sama lain. Dan yang kelimanya, memastikan murid tidak berkumpul di bilik kaunseling. Saya tahu dan saya faham bahawa bilik kaunseling adalah merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh murid-murid yang lain. Jadi harapnya dalam kes sekarang ini kita tak nak ramai-ramai berkumpul di bilik kaunseling. Jadi saya mohon kerjasama supaya kita limitkan berapa ramai yang boleh masuk pada satu-satu masa di dalam bilik kaunseling supaya dia mematuhi penjarakan yang telah kita buat ataupun yang telah kita gariskan sebelum ini. Dan yang seterusnya ialah kita nak pastikan murid mengisi borang ataupun instrumen di luar waktu sesi. Jadi maksudnya kalau murid tu dipanggil pukul 8 pagi
Pukul 8.40 ataupun 9.49 tu urusannya hanya untuk sesi sahaja. Lepas itu ataupun urusan lain kalau nak buat borang-borang penilaian apa semuanya, kita buat di luar sesi itu sendiri. Jadi ini yang seperti dimaknakan oleh pihak KPM, dan kita minta rakan-rakan guru bimbingan kaunseling kita mematuhi cara bagaimana pengendalian maklumat ataupun mengisi borang ini di luar waktu sesi ya. Dan seterusnya tidak membenarkan murid yang bergejala berada dalam bilik kaunseling. Kalau kita dah kenal pasti seawal pagi itu murid-murid ada gejala, kita akan tempatkan di bilik isolasi saja terus. Tidak perlu menunggu di bilik kaunseling. Jangan jadikan bilik kaunseling kita sebagai tempat untuk murid-murid rehat, untuk ambil untuk menunggu masa sebelum ibu bapanya datang. Dan kita harapkan ialah bilik isolasi itu digunakan sepenuhnya. Kita tak nak ada murid-murid yang bergejala berada di dalam bilik kaunseling. Yang seterusnya juga, kita kena pastikan murid cuci tangan dengan sabun ataupun sanitasi tangan sebelum masuk ke bilik kaunseling. Saya tengok ada di beberapa sekolah dah mula, kita letak di luar tu ada meja, murid-murid boleh gunakan hand sanitizer untuk dia cuci tangan dahulu sebelum dia memegang apa-apa ataupun menulis maklumat dalam bilik kaunseling tu. Jadi itu yang kita nak tekankan supaya murid-murid kita mematuhi standard operasi kita ataupun garis panduan ini dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi ini adalah 8 perkara yang perlu kita lakukan sebelum sesi dilaksanakan. Sebelum murid itu masuk ke bilik kaunseling, itu sebelum dia. Okey, semasa sesi pula, apa yang perlu kita laksanakan semasa sesi? Semasa sesi, ini peranan kita, tanggungjawab dan peranan kita adalah memastikan murid sentiasa menjaga penjarakan sosial. Kita tahu rakan-rakan guru kita di sekolah tu memang antara tempat lah untuk murid-murid kita meluahkan perasaan ataupun meluahkan rasa hati masing-masing. Tapi rasanya pastikan juga penjarakan 1 meter tu dipatuhi bila kita buat sesi tu dengan mereka. Dan memakai pelitup muka jika perlu. Kalau cikgu rasa cikgu ada gejala ataupun cikgu tak sihat ataupun guru-guru melihat murid tu bergejala, pastikan kita dah sediakan kita punya pelitup muka di bilik untuk mereka gunakan. Jadi kita boleh mencegah lebih awal lah untuk ini. Dan juga elakkan sentuhan dan bersalaman ya cikgu. Tak ada sentuhan bersalaman, kita gunakan macam yang kita buat sebelum ini, letakkan tangan kanan di siti untuk kita mengalu-alukan ataupun kita untuk memberikan salam kepada murid kita. Itu biasanya murid-murid kita dah faham dah, dan kita adalah norma baru dalam situasi yang sekarang ni. Dan juga kita nak alahkan sesi kita dengan profesional dan beretika. Jadi sepanjang sesi yang kita laksanakan, harap-harapnya guru-guru yang ada dapat mematuhi profesional etika kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, terutama dari segi aspek kerahsiaan lah, dan juga apa saja tata cara yang melibatkan perkhidmatan kita di sekolah. Sama ada kita buat sesi bimbingan, kita buat sesi kaunseling individu ataupun kelompok, kita perlukan laksanakan dalam keadaan yang profesional dan juga beretika untuk ini. Dan kalau kita ada perlukan temu janji yang akan datang, jika perlu kita buat temu janji dia. Bila? Sampai minggu depan, ataupun kalau benda tu serius, perlukan langkah susulan yang betul, kita buat esok hari ataupun langkah seterusnya lah. Jadi antara 5 tanggungjawab ataupun peranan kita semasa sesi, yang pertama itu untuk penjarakan sosial, pakai pelitup muka, elakkan sentuhan dan bersalaman, laksanakan sesi dengan profesional dan beretika, dan juga kita tentukan temu janji kita pada masa yang akan datang jika perlu. Jadi saya harap untuk yang semasa kita ada 5 perkara ni kita kena patuhi. InsyaAllah kita boleh sorry. Dan seterusnya, selepas sesi pula, apa yang kita kena buat? Ini mungkin ada rakan-rakan guru bimbingan kaunseling kita dah baca apa dia panduan yang perlu dilaksanakan. Selepas sesi, kita kena memastikan kehadiran setiap murid dan juga pelawat sama ada ibu bapa dan guru direkodkan. Kita ada pada masa bila tarikh sekian-sekian, masa bila tu direkodkan dalam buku kehadiran untuk murid dan juga pelawat. Itu yang pertamanya. Dan yang kedua, menyediakan laporan sesi kaunseling. Macam biasa lah cikgu ya. Sesi kaunseling kalau boleh
terus sediakan laporan itu supaya tak adalah delay sangat ataupun kita tertunda-tunda laporan kita. Dan yang ketiga adalah menyediakan tindakan susulan bagi kes krisis. Sekarang ni kita bimbang banyak kes-kes murid yang ada masalah dari segi emosi berkaitan dengan COVID-19 ini. Mungkin kalau tidak pada dia ataupun mungkin yang terlibat tu ada ibu bapa, keluarga yang ada masalah berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi ada kes murid kita dari segi emosi terganggu. Jadi kita kena pasti juga lah tentang tindak susul ni. Yang ini yang keempat ni yang mungkin perkara baru adalah memastikan kerusi dan tempat yang disentuh oleh murid disanitasi. Maksudnya kita kena sanitize kita punya tempat duduk murid dan juga kerusi, terutamanya kalau buat sesi. Selepas murid yang pertama selesai, kita bagi ruang antara satu murid dengan murid untuk sesi yang seterusnya, kita sanitize dulu kita punya tempat duduk tu setiap kali sesi. Jadi kita harap benda-benda ni boleh kita laksanakan walaupun mungkin tambahan kerja lah kepada kita. Kalau sebelum ni kita tak buat sanitize tempat duduk dan juga kerusi yang telah digunakan oleh murid. Jadi ini benda-benda baru dan saya harap rakan-rakan kita dapat berlapang dada untuk kita mematuhi standard operasi yang telah kita tetapkan untuk kita mengelakkan juga untuk mengelakkan juga masalah yang ini ataupun dari segi pencegahan penyakit ini berlaku dalam kalangan murid. Sebab kita bimbang bila buka sekolah ada kluster yang baru pula, iaitu kluster sekolah. Yang ini kita takut. Dan kluster cikgu pun kita bimbang kan. Ini yang kita harap-harapkan tak berlaku lah. Sebab inski kalau tiba-tiba ada kes positif melibatkan sekolah, memang sekolah akan ditutup lah untuk itu. Jadi harap-harapnya langkah yang kita buat untuk pencegahan sebelum, semasa dan juga selepas sesi perkhidmatan yang kita laksanakan dapat dipatuhi oleh semua. Jadi garis panduan ni kalau tak berapa nak jelas, cikgu boleh baca panduan ini dan kalau ada apa-apa perkara yang berbangkit berkaitan dengan panduan, boleh terus utamakan kepada pegawai PPD kita, penolong PPD HEM kita di PPD masing-masing dan kalau mungkin tak dapat diselesaikan, kita terus kepada pegawai di unit HEM, tak ada masalah. Saya, Encik Izwari dan juga Encik Darul yang bertanggungjawab dalam kaunseling dan kejayaan murid ini akan cuba bantu kalau ada apa-apa perkara yang berbangkit berkaitan dengan isu ini. Jadi cetak alirnya ya juga, kalau kita tengok cetak alir dia dalam pelaksanaan sesi bimbingan kaunseling dan konsultasi di sekolah, tiga rujuk, kita mula dan kita murid mengisi borang temu janji sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Lepas tu guru bimbingan dan kaunseling menetapkan tarikh temu janji. Murid cuci tangan dan sanitize sebelum masuk ke bilik kaunseling. Murid catat nama dan buku dalam buku daftar rekod kehadiran. Guru bimbingan dan kaunseling melaksanakan sesi. Lepas tu selesai melaksanakan sesi, kita menetapkan tarikh sesi seterusnya. Jika perlu, dibikin memastikan kerusi dan tempat yang disentuh disanitize dan murid mencatatkan waktu keluar. Guru bimbingan dan kaunseling menyediakan laporan sesi dan juga guru bimbingan kaunseling melaksanakan tindak susul kalau ada kes-kes krisis dan tamat catat alih ataupun proses pelaksanaan perkhidmatan untuk bimbingan dan kaunseling dan konsultasi dalam kebiasaan baru ini. So ada beberapa perkara lah yang perlu kita patuhi yang ada tambahan kepada kita punya catat alih ni. Jadi harap-harapnya harapan kita lah di peringkat jabatan dan pihak KPM sendiri supaya guru bimbingan dan kaunseling dapat mematuhi dan juga mengikut garis panduan yang telah kita tetapkan supaya pelaksanaan ini dapat diselaraskan di semua sekolah terutamanya di negeri Selangor. Jadi kita nak Selangor ni seperti kata Timbalan Perang tadi, Selangor adalah yang terawal ataupun terutama dalam kita melaksanakan perkhidmatan ini dengan cara yang terbaik dengan dalam norma yang baru. Jadi apa-apa pun masalah berkaitan dengan pelaksanaan carta ataupun berkaitan dengan panduan pelaksanaan ini dapat kita tangani secara lebih profesional dan boleh dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi harapan saya semuanya benda-benda ini dapat dilaksanakan untuk kita menjalankan perkhidmatan kita yang lebih baik dan lebih berkualiti lah, sistematik dan teratur di peringkat negeri Selangor ini kepada semua klien kita. Sama ada guru, sama ada murid, sama ada ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Jadi ini untuk lampiran yang pertama ni saya dah maklumkan untuk kita teruskan dengan lampiran yang kedua. Lampiran kedua ni adalah berkaitan dengan program Minda Sihat
Yang ini memang ada banyak perubahan baru, terutamanya dari segi ujian yang akan kita laksanakan. Instrumen mana yang kita gunakan? Kalau sebelum ini kita gunakan DAS saja dan juga UGDT untuk kita laksanakan di peringkat sekolah pada tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi pada tahun ini selepas pembukaan sekolah ni ada instrumen baru dan kita kena akur dengan instrumen baru ini bagaimana cara kita nak melaksanakan untuk itu. Jadi untuk bahagian pelaksanaan lampiran 2 ni, program Minda Sihat dalam kebiasaan baru di sekolah, saya akan serahkan kepada Encik Izwari. Encik Izwari yang bertanggungjawab kalau untuk makluman dan juga untuk info lah kepada semua bahawa untuk fokus 4 ni berkaitan dengan psikososial dan kesihatan mental murid ni memang di bawah Encik Izwari. Jadi Encik Izwari, saya silakan untuk teruskan dengan taklimat ataupun untuk penantaran kita. Terima kasih. Hati darah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hem negeri Selangor. Hebat, erat, muafakat. Salam sias terbilang. Aku kenal diriku. Apa khabar ya semua rakan-rakan GBK, sekolah rendah, sekolah menengah. Tak terlewat nak diucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha lah. Aidil Fitri dah lepas. Kita ucap untuk Aidil Fitri, Aidil Adha. Jadi saya pada peringkat awal memohon maaf lah ya atas masalah teknikal yang kita tak jangka pagi ni. Untuk penataran ini kita cuba buat untuk semua sekolah. Bagaimana kita fikirkan kalau kita nak buat guna medium ni kita boleh guna 250 orang. Tapi memikirkan bagaimana kita nak bagi serentak, kita cuba untuk run 4 account. Jadi pada peringkat awal itu ada sedikit masalah lah. Jadi yang baru nak kenal saya lah. Saya Muhammad Izwan Hadi bin Ahmad, baru bertugas di jabatan pada awal Januari. Akan membantu Encik Darul Irwan. Ini bos besar lah. Bos besar, orang dah kenal lah. Yang mana Encik Darul Irwan ini akan membantu untuk fokus 1 dan juga fokus 2. Okey. Jadi untuk fokus 3 yang berkaitan dengan kerjaya akan diurus sedia oleh Encik Azli, dan untuk fokus 4 berkaitan dengan kesejahteraan mental adalah di bawah saya. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan boleh rujuk kepada kami. Nak rujuk mana-mana pun boleh. Nak rujuk Cik Darul boleh, nak rujuk Cik Azli boleh, nak rujuk kepada saya sendiri pun boleh. Jadi fokus kita hari ini, kita nak melihat kepada pelaksanaan Minda Sihat. Soalan yang berlegang dengan pemikiran guru bimbingan dan kaunseling. Daripada awal PKP. Macam tadi memang excited nak buat Minda Sihat. Masing-masing dah bersedia dengan soalan saringan DAS. Saringan DAS. Lepas tu yang ada UGDT. Masing-masing dah siap rezo. Jadi untuk makluman kepada semua, kita sebenarnya minta maaf lah atas kelewatan. Kelewatan ini kita menunggu surat siaran daripada kementerian. Kita tak ada surat permakluman, tak ada surat siaran. Jadi ada takut akan berlaku percanggahan maklumat. Jadi cikgu-cikgu dah melihat kepada panduan program Minda Sihat di sekolah melalui kebiasaan baharu. Jadi saya akan terangkan bagaimana proses ini berjalan, yang mana program Minda Sihat ini sangat-sangat berbeza. Saya rasa 100% berbeza dengan yang kita dah buat tiap-tiap tahun. Yang mana program Minda Sihat, yang mana kita buat 20% pelajar untuk setiap tingkatan. Yang tu yang lepas. Sekarang ni kita fokus dulu untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5. Ada satu persoalan daripada guru bimbingan dan kaunseling. Bagaimana dengan ujian saringan yang pertama yang kita buat pada awal Januari dan juga awal Februari.
Jadi untuk makluman semua, bahan-bahan itu akan disimpan terlebih dahulu. Maksudnya, kita akan guna yang baru ni. Okay, yang baru. Yang lama yang cikgu-cikgu dah buat, jangan buang. Jangan buang, cikgu-cikgu simpan dalam salinan cikgu. Dalam mungkin boleh simpan dalam profil murid. Okey. Jadi, apa objektif ya? Apa yang tema untuk program Minda Sihat ini ya? Tema kita adalah Minda Sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Okey, sebab apa? Sebab apa bila memikirkan PKP, PKPB, PKPP, kita melihat kepada emosi anak-anak murid kita di sekolah. Okey, untuk makluman semua, ya, kita di jabatan ada menerima laporan berkaitan dengan emosi murid ini. Okey, kalau saya nak kongsikan, itu adalah kes yang agak kritikal dan berat. Ya, yang mana perlu kita ambil perhatian. Kalau saya biasa sebut dalam roadshow kita di daerah-daerah, kami sangat risau berkaitan dengan kes bunuh diri. Kami sangat risau. Dan kes bunuh diri ini kalau nak diikutkan bukan pelajar-pelajar yang sekolah menengah, umur 13, umur 14, umur 15. Kami menerima juga laporan pelajar umur 9 tahun. 9 tahun meluahkan dalam satu senario, maksudnya ada keinginan untuk melakukan perkara itu. Jadi daripada itu kita cuba kenal pasti emosi kita, emosi anak-anak murid kita ni daripada peringkat awal. Supaya taklah terjadi perkara-perkara yang kalau boleh kita nak elak. Kalau dah terjadi itu memanglah prosesnya sangat-sangat panjang. Okey. Jadi objektif kita adalah meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental, mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat pandemik atau krisis yang berlaku. Ya. Jadi untuk perkara objektif 2.2 kita akan melihat kepada senarai semak keperluan murid yang kita akan rujuk satu demi satu terlebih, nanti kita akan buat satu demi satu ya. Okey, semua guru, rakan-rakan GBK, kita melihat kepada proses untuk ataupun pendekatan yang kita akan guna untuk program Minda Sihat. Ya, program kita ni berkisar kepada empat perkara, iaitu pencegahan, yang kedua adalah perkembangan, yang ketiga adalah pemulihan, dan seterusnya adalah melibatkan krisis. Di mana fasa-fasa ini akan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeza. Ya, kalau cikgu-cikgu lihat, kalau cikgu-cikgu dah baca, kita akan ada empat instrumen, empat senarai semak, yang mana yang pertama adalah instrumen soalan Woolley. Yang kedua adalah borang PHQ 9. Yang ketiga adalah borang GAD 7 dan satu lagi adalah senarai semak Yang satu lagi adalah senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baharu. Ya. Nanti kita akan lihat satu demi satu lah. Yang mana kita melihat dulu kepada proses pencegahan. Proses pencegahan ini, yang pertama adalah mengenal pasti isu murid melalui analisis keperluan. Yang mana kita akan melihat kepada empat perkara yang kita boleh lihat, yang kita boleh kategorikan masalah-masalah murid, iaitu berkaitan dengan masalah peribadi. Yang kedua adalah masalah keluarga. Yang ketiga adalah rakan dan media sosial, dan yang keempat adalah guru dan sekolah. Itu yang pertama, iaitu mengenal pasti isu murid, ya, mengenal pasti isu murid yang kita akan lihat kepada analisis keperluan. Yang kedua, mempromosikan kepentingan menjaga kesihatan dan mencegah penyakit mental, dan yang ketiga adalah membimbing murid menguruskan emosi bagi meningkatkan daya tindak. Okey, jadi di sini akan ada sedikit perbalahan yang mana cikgu tolong mewujudkan, takut ada pertindihan suara. Di sini akan ada isu.
yang ini dilakukan oleh siapa? Ya, guru sekolah menengah dan juga guru sekolah rendah. Okey, di mana guru sekolah rendah, GBK SA sekolah rendah, kita laksanakan promosi sahaja. Tak sampai ke peringkat intervensi. Okey, kita hanya untuk GBK SA sekolah rendah, kita buat promosi, bermaksud kita akan buat hebahan melalui perhimpunan, melalui bimbingan individu, melalui bimbingan kelompok, melalui relief class. Itu kita buat promosi. Okey, kita buat promosi. Kalau untuk GBKSM, dia ada proses yang fasa yang seterusnya. Okey, yang mana yang kedua kita akan melihat kepada fasa perkembangan. Perkembangan dilaksanakan melalui perkara berikut: meningkatkan keupayaan murid berfikir secara sihat, rasional dan kreatif melalui aktiviti seperti bimbingan kelompok, mentor-mentee dan PRS. Ya, meningkatkan kawalan diri, konsep kendiri positif dan resilient. Dan ketiga adalah meningkatkan kemahiran mengawal emosi melalui sesi bimbingan dan bimbingan secara berterusan. Okey. Perkara yang ketiga melihat kepada 3.3 pemulihan, melaksanakan intervensi mindasiat kepada murid yang dikenal pasti. Dan yang kedua melaksanakan sesi kaunseling secara berterusan. Yang ini kita akan lihat kepada carta alir nanti, bagaimana proses kita nak promosi, bagaimana kita proses perkembangan, proses pemulihan, dan yang keempat adalah krisis yang dilaksanakan melalui perkara berikut: mengenal pasti murid yang mengalami tanda kemurungan dan tanda awal kecelaruan mental, melakukan kes krisis kepada pengetua ataupun guru besar, dan yang ketiga adalah mengadakan konsultasi dengan ibu bapa, bermaksud di dalam pengetahuan guru besar, dalam pengetahuan PKM, dalam untuk ibu bapa sekali. Ya, kita tak kata apa tak simpanlah seorang-seorang. Ya, benda melibatkan yang benda-benda yang krisis inilah. Okey. Seterusnya, saya sentuh sikit berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab individu-individu yang akan terlibat secara langsung dalam program Minda Sihat dalam kebiasaan baharu ini. Okey, yang pertama, kami sendiri di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang kita sedang laksanakan sekaranglah, penataran kepada penolong pegawai HEM, pejabat pendidikan daerah di PPD. Saya rasa kat sini ada wakil-wakil daripada PPD. Kita ada 10 PPD 10 PPD. Rasanya akan ada 10 wakil yang turut serta dalam taklimat pagi ini, penataran pagi ini. Okey, membimbing dan melaksanakan program kepada penolong pegawai HEM, PPD, dan melaksanakan kunjung bantu di sekolah menengah dan sekolah rendah. Okay, alhamdulillah. Semalam dapat jugalah hari pertama kunjung bantu di 2 sekolah, di SAAS Alam Seksyen 2 dan di sekolah nama saya lah, di SMK Shah Bandaraya Kelang. Rindu dekat SMK Shah Bandaraya ni. Okey, yang kedua adalah perkara yang individu yang kedua adalah pegawai-pegawai HEM, pejabat pendidikan daerah, yang membimbing pelaksanaan program kepada pengetua dan guru besar melaksanakan kunjung bantu. Cikgu bolehlah kita melawat sekolah-sekolah ini, dan insya-Allah kami dalam perancangan di pihak jabatan dengan Cik Darul, dengan Cik Azli, kita akan buat roadshow lah. Roadshow awal-awal tahun dapat 3 daerah saja. Petaling Utama, dapat Kuala Langat, dapat pergi ke Hulu Selangor, dapat pergi ke Kelang. Tak sempat pergi ke daerah-daerah lain disebabkan ada pandemik lah COVID-19 ni. Okey. Fokus pada yang ketiga adalah pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah melaksanakan program dengan lancar dan berkesan, memantau pelaksanaan program secara berterusan, yang program-program yang akan dilaksanakan oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling. Okey, yang seterusnya melaporkan krisis murid kepada PPD dan jabatan melalui EPIDP. Kita tahu kan EPIDP 1, 3 dan 7. Satu, apa itu 1, apa itu 3, apa itu 7. Saya rasa cikgu-cikgu pun dah sedia maklum. Okey, seterusnya, apa tugas kita sebenarnya? Apa tugas kita sebenarnya? Tugas kita kalau lihat itu banyak, tapi kita akan berasaskan kepada instrumen-instrumen yang saya akan
terangkan sebentar nanti. Okey, menyelaras program dengan guru dan murid. Yang mana cikgu buat program minda sihat ni bukan cikgu seorang yang handle. Maksudnya kita boleh minta kerjasama dan mungkin ada isu. Okey, cikgu-cikgu di sekolah pun sibuk nak kejar murid. Nak habiskan silibus, dah 3 bulan bercuti. Dah lama tak jumpa murid, berebut nak jumpa murid ni kan. Kita pun diorang nak kejar silibus, kita pun nak kejar dengan media hasiat kita. Jadi sebenarnya itu adalah budi bicara cikgu-cikgu. Okey, bagaimana cikgu-cikgu mewujudkan hubungan yang baik, hubungan baik antara cikgu dengan GBK ni. InsyaAllah kalau GBK dengan guru-guru lain yang lain okey, cara insyaAllah apa yang cikgu nak buat sebenarnya tak ada halangan dan juga tak ada apa bantahan dah ya. Okey, yang kedua melaksanakan penataran program kepada guru. Nanti cikgu ambil lah slot dalam slot mungkin sesi-sesi info sekolah-sekolah. Cikgu terangkan berkaitan dengan program media sihat ini. Okey. Yang ketiga adalah menyebar luar maklumat promosi kesihatan mental kepada guru, kepada ibu bapa dan murid. Mungkin kalau kepada ibu bapa, cikgu boleh terlibat secara langsung dalam sarana ibu bapa, sarana PIBG. Okey. Seterusnya adalah menyediakan profil murid. Profil murid ini dari segi isu kesejahteraan emosi, dia berbalik semula kepada soal selidik keperluan murid yang saya sebut awal-awal tadi. Yang melibatkan ada 4 isu yang saya sebut. Okey. Yang ketiga, melaksanakan program pencegahan, pengembangan, pemulihan dan krisis. Mungkin setiap isu memerlukan pendekatan yang berbeza. Isu A perlukan pendekatan A mungkin. Isu B kita perlukan pendekatan B. Okey. Seterusnya adalah memantau perkembangan murid dari masa ke semasa. Okey, melaporkan kes krisis kepada pengetua dan guru besar. Saya minta sangat kerjasama kepada semua. Kadang-kadang kita ni risau, takut ada perkara-perkara yang besar. Kita simpan. Takut apa? Takut malu nama sekolah. Okey? Malu nanti dengan nama ibu bapa. Yang mana kita perlu bantu, kita akan bantulah. Yang mana kalau kes-kes krisis ini, kita ada pelaporan. Dan tapak pelaporan itu kita akan sampaikan kepada PPD, yang mana cikgu-cikgu perlu isi dan kita akan terus panjangkan ke KPN, Encik Pilus. Okey. Kalau adalah, kita doa-doa lah tak adalah benda-benda yang kritikal. Tapi kalau ada, kita sama-samalah bekerjasama membantu. Bukan kita simpan, nanti student tak dapat selesai, ambil tindakan yang luar jangka, lagi panjanglah proses yang akan terlibat. Okey cikgu yang terakhir adalah mungkin yang orang yang akan bantu kita untuk program minda sihat ini, iaitu guru, memastikan program dilaksanakan dengan lancar, memantau perkembangan perubahan tingkah laku dan emosi murid, merujuk murid yang dikenal pasti mengalami dan hubungan baik cikgu-cikgu dengan GBK sendirilah, bagaimana proses untuk kita buat rujukan anak-anak murid kita yang mengalami simptom-simptom yang perlu dibantu dengan segeralah. Okey. Cikgu jelas ya? Okey, saya teruskan. Apa yang kita kena buat sekarang ni? Okey, pelaksanaan program yang ini yang perlukan pemahaman yang sepenuhnya lah. Okey, yang mana program ini kita lihat kepada promosi minda sihat perkara 5.1. Okey, promosi minda sihat bertujuan meningkatkan kesedaran dan kepentingan menjaga kesihatan mental. Aktiviti yang boleh dijalankan adalah senarai semak keperluan murid, program 5 minit pembugaran minda sihat, teknik relaksasi, kuis, ekspresi emosi dan juga pertandingan. Pertandingan ini. Jadi, kalaulah saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan GBK kita ni yang sangat-sangat aktif, sangat-sangat produktif, sangatlah kreatif, yang mana kita terima maklumat daripada negeri-negeri lain. Kita sharekan dan kita ucapkan tahniah kepada MGKK Negeri Kedah kerana berjaya menghasilkan modul. Okey. Dalam pengetahuan saya juga tahniah kepada MGKK Kelang, tahniah kepada Puan Amy Haslinda kerana MGKK baru ni telah melancarkan modul untuk murid pasca PKP. Okey,
Dan kita juga menunggu, sekarang ni tengah menunggu satu modul daripada MGKK Negeri Selangor. Kita tunggu Tuan Nizam dan juga bersama dengan tim dia, dengan tim MGKK menyiapkan modul yang mungkin kita boleh kongsi bersama dengan rakan-rakan GBK yang lain. Jadi untuk promosi minda sihat ini, semua sekali guru GBK SR sekolah rendah, GBK SM sekolah menengah, dua-dua akan terlibat. Yang mungkin pertanyaan, bila agaknya pelajar sekolah rendah nak masuk? Kita tunggulah pengumuman daripada YAB Menteri Pendidikan kita. Mungkin dalam masa terdekat lah, saya tak kata terdekat tu bila tak tahulah ya. Okey. Masa terdekat lah ya. Okey, seterusnya bermaksud di sini senarai semak keperluan murid kita selesaikan terlebih dahulu. Jangan tengok lagi saringan minda sihat. Cikgu akan tengok saringan minda sihat ini pada minggu yang keempat. Jelas cikgu ya? Saya terangkan sekali lagi. Saringan minda sihat kita tengok balik pada minggu yang keempat. Saya ulang sekali lagi. Saringan minda sihat ini kita akan mulakan pada minggu yang keempat. Apa rasionalnya? Apa rasional kita buat pada minggu yang keempat? Student dah lama tak pergi sekolah. 3 minggu ini kita bagi satu proses penyesuaian. Bagi murid rasa selesa dekat sekolah, rasa selamat di sekolah. Kalaulah sekarang ini mungkin murid-murid pun rasa tak selesa. Lawatan kerja saya di satu sekolah yang mana student takut nak pergi kantin, takut nak pergi mana-mana pun takut dengan kebiasaan baharu. Cikgu stres lah cikgu. Kena beratur panjang-panjang nak beli makan pun beratur. Semua tempat nak beratur. Jadi rasanya dah rasa dah tak seronok dah. Mungkin hari yang pertama saya cakap, mungkin kali pertama kita jumpa pun rasa tak selesa. Mungkin perlukan 2-3 kali pertemuan baru kita akan faham. Jadi kita nak bagi bertenang 2-3 minggu yang pertama ni kita bagi bertenang dulu. Takut, dahlah dengan keadaannya tak selesa, rasa macam tak seronok pergi sekolah. Kita pun masuk pula dengan saringan. Tengok pula instrumen-instrumen, sudah. Jadi rasa orang yang tak stres pun mungkin boleh jadi stres. Yang rasa selamat pun rasa tak selamat. Jadi untuk yang pertama ini cikgu tengok kepada halaman yang ke-19, minta maaf ya, halaman yang ke-20 ya. Untuk minggu pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga. Cikgu semak kepada senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baharu. Yang mana di situ kita ada 20 soalan, soalan 1 hingga soalan yang ke-20. Okey. Dan seterusnya, kalau lihat kepada halaman 21, ada 2 soalan terbuka, ya ataupun tidak, yang mana tak termasuk dalam perkiraan, ya. Yang manakah pernahkah anda mendapatkan bantuan daripada orang lain? Ya, adakah anda memerlukan pertolongan? Itu soalan terbuka, ya ataupun tidak. Yang mana bila ada cikgu mengira, panduan mengira skor ni, dia ada 4 perkara, 4 kategori yang kita lihat, iaitu kategori peribadi, keluarga, rakan dan media sosial, guru dan sekolah. Jadi daripada 4 aspek ini, kita nak melihat apa aspek yang paling utama. Mungkin cikgu ada kemahiran. Cikgu nak guna SPSS ke, cikgu nak guna apa-apa analisa. Di mana kalau contohlah 100 orang murid cikgu, 100, saya ambil satu contoh 100 paling senang. 100, mungkin 50% masalah peribadi. Keluarga ada 30%. Rakan dan media sosial mungkin 15%. Guru mungkin 5% je sebab dia tak jumpa lagi cikgu. Mungkin juga 50% tu cikgu. Dia stres dengan cikgu-cikgu bagi dia homework. Kita kat situ yang kita nak tahu. Apa isu yang paling utama? Daripada isu yang utama tadi, cikgu boleh rangka program yang bersesuaian. Program apa? Contoh,
kalau program guru dan sekolah, masalah kepada cikgu. Mungkin cikgu boleh buat satu program yang mana kita beritahu apa sebab, apa tindakan cikgu yang kita jadikan perkara positif lah. Contohlah program-program yang bersesuaian melihat kepada kategori-kategori. Masalah peribadi ada programnya sendiri. Kalau masalah keluarga, programnya sendiri. Bukan maksudnya kita kena buat 4 program. Juga bukan 4 program. 4 ini kita lihat apakah kategori utama di sekolah cikgu. Okey, 4 kategori utama di sekolah cikgu. Okey, itu yang perkara yang pertama. Cikgu dah siap, cikgu boleh buatkan satu profil masalah yang cikgu boleh rujuk. Boleh rujuk dan boleh semak. Kalau ada apa-apa rujukan. Okey, seterusnya. Kita lihat kepada minggu yang keempat. Minggu yang keempat yang saya beritahu tadi, kita nak buat prasaringan untuk minda sihat. Yang mana kat sini akan ada terlibat 3 perkara, iaitu soalan WULI, soalan PHQ 9 dan juga soalan GAD 7. Yang mana pada peringkat awal, masa awal prasaringan, cikgu berikan soalan WULI. Soalan WULI. Soalan WULI ni tak banyak. Soalan WULI cuma ada 2 saja soalan. 2 saja soalan. Yang mana kalaulah murid cikgu jawab 2 ya. Soalan yang pertama dia jawab ya. Soalan yang kedua pun dia jawab ya. Murid ini akan masuk kepada saringan yang pertama. Saringan yang pertama. Kalau soalan 1 ya, soalan yang kedua tidak, pun masuk dalam saringan. Kalau yang pertama tidak, yang kedua ya, itu pun masuk dalam saringan. Maksudnya apa? Kalaulah salah satu jawapan ya, masuk dalam saringan yang pertama. Okey, murid mana yang tak perlukan saringan yang pertama, saringan minda sihat 1? Ya? Waalaikumsalam. Ya. Okey, kejap ya. Ya. Tak dengar cikgu? Tak dengar. Okey. Ya. Okey, baik cikgu. Sekarang ni saya minta kalau ada apa-apa permasalahan, cikgu tulis dalam grup Telegram rasmi GBK. Sebab saya boleh baca dan saya akan explain kepada semua. Jelas cikgu ya? Sebab saya sekarang ni berhadapan dengan ada 4 skrin ni. Faham minta faham lah sebab kita buat 4 skrin, saya takut tak fokus. Cikgu tulis dalam tu, nanti kita jawab persoalan-persoalan ini. Okey, saya sambung. Untuk yang saringan WULI tadi, kalaulah pelajar dia jawab 2 tidak, itulah murid yang terlepas daripada saringan minda sihat yang pertama. Okey, jadi untuk saringan minda sihat yang pertama, kalaulah dia termasuk dalam saringan itu, barulah kita berikan soalan PHQ 9 dan juga GAD 7. Okey, ada pertanyaan. Bolehkah kita bertanya sahaja soalan WULI dan dapatkan nama yang 2 ya ataupun salah pada salah satu ya? Okey. Sekarang ni saya rasa kalau boleh kita buat benda itu secara bertulis. Secara bertulis. Maksudnya kita ada evidence lah. Maksudnya daripada evidence itu barulah kita buat proses kerja kita yang seterusnya. Sebab saya takut benda ni akan jadi sedikit perjangkahan. Kenapa saya perlu masuk pada saringan yang pertama? Kenapa saya perlu masuk saringan yang kedua? Sebab benda ni adalah satu proses. Satu proses yang mana daripada WULI pergi ke PHQ 9, GAD 7,
Ya, dan kalau masih kita akan buat intervensi, barulah kita buat saringan yang kedua. Maksud macam tu ya. Jadi seperti itu tadi, kita mulakan dengan soalan uli. Kalau dua-dua ya ataupun salah satu ya. Dua-dua ya atau salah satu. Soalan satu ataupun soalan dua. Jadi dia akan pergi kepada saringan yang pertama. Okay, kalaulah tidak, barulah kita buat intervensi umum. Kita intervensi umum yang mana intervensi umum ni taklah sampai kita buat saringan yang kedua. Okey, untuk intervensi yang selepas saringan pertama, kita akan melihat kepada skor. Bila skor itu tinggi, kita akan buat untuk intervensi dan selepas intervensi, selepas kita buat kaunseling individu, selepas kita buat kaunseling kelompok, okey, yang mana kita akan buat untuk saringan yang kedua. Okey. Untuk saringan yang kedua, kalaulah untuk saringan yang kedua, kalaulah masih lagi tinggi. Kalau masih lagi tinggi, kita perlu buat rujukan. Okey. Kalau cikgu tengok kepada carta alir umum saringan menasihat halaman yang ke-12. Okey cikgu, halaman yang ke-12, promosi minda sihat, prasaringan menasihat tadi yang soalan uli, saringan menasihat 1. Ayo. Cikgu, tolong offkan mic. Ada cikgu yang on mic, tolong offkan mic. Mengganggu, ada suara yang pedihan suara. Okey, saringan menasihat 1, soalan PHQ 9, GAD 7. Okey, dan bila dah dapat skor, kita akan lihat kepada murid mana yang perlukan intervensi khusus. Selepas intervensi khusus, selepas 2 minggu, ataupun selepas 4 minggu, cikgu buat balik saringan minda sihat tadi. Kalaulah skornya masih lagi sama, cikgu teruskan maklumkan kepada pengetua, kita buat konsultasi, seterusnya kita buat rujukan kepada pegawai perubatan. Okey, dan seterusnya pada peringkat yang terakhir, kita akan buat pelaporan. Okey, tapak pelaporan ini nanti saya akan siapkan mungkin pada awal September kita akan buat pelaporan tadi. Okey cikgu, sekarang ni tolong semak kepada halaman ke-14 iaitu borang PHQ 9, halaman 14 dan juga halaman 15. Halaman 14 adalah soalan-soalan PHQ 9. Tolong ambil berat berkaitan dengan soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9 itu berbunyi, berfikiran bahawa lebih elok jika anda telah mati atau ingin mencederakan diri anda dalam sesuatu cara. Soalan ini sebenarnya adalah saringan utama untuk risiko bunuh diri. Jadi kalaulah cikgu nampak skor lain rendah, macam markahnya tak lebih pun daripada 5, tapi kita lihat kepada instrumen yang ke-9 itu dia menyediakan 3. Cikgu teruslah keluarkan murid ini dan teruslah buat tindakan selanjutnya. Okey, soalan nombor 9 yang mana murid yang menjawab. Okey, buku apa? Ya, okey cikgu. Sekarang ni cikgu tengok kepada panduan pelaksanaan yang kita dah serahkan kepada GBK melalui grup rasmi. Cikgu cetak soalan apa yang dah diberikan. Saya minta maaf sebab surat iringan daripada jabatan masih lagi belum dapat dikeluarkan. Kami di unit jabatan dalam masa 2 minggu ini sebenarnya banyak bekerja di luar untuk pemantauan asrama, pemantauan pembukaan sekolah. Jadi hari ni baru kita cuba set lah. Hari ni pun sebenarnya kami memang nak sangat buat supaya GBK kita ni tak buat benda yang salah. Tak buat benda yang salah. Kalau kamu, cikgu-cikgu buat benda yang salah, cikgu-cikgu akan buat kerja 2 kali. Okey.
Sebab saya dipahamkan ada rakan-rakan yang dah rezo dah. Saringan minda sihat DAS, UGDT, itu semua. Okey. Dan ada juga persoalan, ini kita lakukan untuk murid sahaja ataupun okey, saya sebut apa tadi? Okey, ada yang dah rezo dah. Dah rezo, dah siap cetak. Jadi tak boleh guna lah. Okey, ada soalan ni, soalan daripada dalam grup GBK tadi. Okey, mohon pencerahan soalan Wuli nombor 2. Adakah kerja-kerja yang dimasukkan spesifik kepada kerja sekolah sahaja? Okey, kerja-kerja spesifik. Apa agaknya yang dirasakan spesifik? Mungkin kerja-kerja di rumah. Yang ada juga yang parent ada bagi satu ketetapan. Hari ini kena siap 10 soalan. Hari ini kena buat 10 karangan contoh. Itu spesifik, maksudnya dah ditetapkan siap-siap. Mungkin juga cikgu sekolah dah nyatakan soalan-soalan ataupun kerja rumah di classroom masing-masing. Okey. Jadi di sini cikgu boleh rujuk dan cikgu boleh semak kepada carta alir yang telah dilampirkan. Jadi proses kerjanya senang cikgu. Untuk minggu 1, minggu 2, minggu 3, cikgu selesaikan dulu dengan senarai semak keperluan murid. 1, 2, 3. Minggu yang keempat, cikgu mulakan dengan soalan wuli prasaringan, ya ataupun tidak. 2 soalan. Dah dapat murid saringan, mana murid yang perlu intervensi umum ataupun intervensi khusus. Yang khusus itu cikgu perlu masukkan dalam PHQ 9. Cikgu perlu masukkan dengan GAD 7. Dah siap untuk 2 tadi. Yang markah lebih tinggi cikgu boleh baca dalam manual. Markah yang tinggi cikgu perlu buat intervensi. Selepas 2, 3 ataupun 4 minggu selepas intervensi cikgu buatlah saringan yang kedua. Ya. Okey, saringan yang kedua. Bila saringan yang kedua masih lagi tinggi, barulah cikgu buat untuk rujukan. Jelas? Saya harap apa yang saya utarakan ini jelas. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Ujian ini adakah semua murid ataupun macam mana? Okey. Ujian ini kita laksanakan untuk semua murid. Ya, menengah sahaja. Ya, sebab tu saya awal-awal saya beritahu tadi, untuk GBK SR sekolah rendah hanya melibatkan promosi sahaja fasa yang pertama. Ya, untuk murid-murid yang lain sekarang ini kita minta pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey. Dalam masa terdekat ni, kalau masa 4 minggu ni cikgu boleh readykan dengan soal selidik keperluan pelajar. Cikgu boleh siapkanlah profil-profil murid ini. Cikgu dah boleh buat kenal pasti apa isu yang utama. Cikgu dah boleh buat kertas kerja. Cikgu boleh settlekan dengan program-program yang berkenaan. Okey. Soalannya, adakah untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas? Ya cikgu. Ya, ini adalah program untuk pelajar-pelajar yang telah kembali bersekolah. Ya, tingkatan 5 dan tingkatan 6 untuk arahan yang terkini. Ya. Jadi jika pemakluman kita buka sekolah untuk pelajar-pelajar lain tingkatan 4, tingkatan 3, mungkin ada maklumat lain yang kita akan sampaikan dari masa ke semasa. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan wuli itu boleh dibuat secara Google Form ataupun tidak? Okey. Kalaulah ikut kemudahan sekarang, memanglah senangnya Google Form. Tapi pandangan saya dan mengambil kira beberapa pendapat GBK kita negeri Selangor yang terlibat secara langsung untuk program minda sihat. Tak silap saya, Encik Herman, Encik Nizam, Puan Azita, saya rasa buatlah secara manual. Buatlah secara manual. Bila buat secara manual,
benda yang real depan mata kita. Kita nampak bahan bukti pelajar menjawab. Okey, 2 soalan sahaja. Dan kalau nak buat Google Form sebenarnya takutlah ada beberapa instrumen, beberapa soalan-soalan yang mungkin kurang difahami oleh murid. Okey, kalau kita buat soalan mungkin secara Google Form dia orang akan jawab di rumah. Okey, sebab pelajar-pelajar tak boleh bawa handphone ke sekolah, gitulah. Ya, jadinya kita ambillah ruang waktu-waktu bimbingan kelompok kita, waktu-waktu relief kita. Sebab saya percaya ya GBK kita ni antaralah ya guru-guru tetap yang akan dapat relief tiap-tiap hari. Walaupun secara asasnya, secara permakluman kepada semua, kita seminggu hanya ada 8 waktu sahaja untuk kelas ganti. 8 waktu sahaja. Tapi saya percaya bukan 8 waktu. Ya, perkara ini kita dah sampaikan kepada PKPKM. Kita dah tekankan bila mana kita pergi ke sekolah, tolonglah ikut kepada apa keliling ataupun apa yang kita disampaikan. Cikgu kelas ganti seminggu 8 waktu. Okey, mungkin ada yang cikgu dapat 10 waktu, ada dapat 11 waktu, akan dapat 12 waktu. Okey. Jadi, okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada apa-apa soalan, cikgu boleh terus, okey, rasanya kita mampu buat semasa waktu relief sahaja sebab semua guru, okey. Baik cikgu, itulah sebenarnya bagaimana kefungsian kita di sekolah. Okay? Kalaulah sebenarnya, itu sebenarnya kefungsian kita di sekolah. Saya rasa kalaulah GBK kita ini cikgu yang jenis tak ada masalah dengan cikgu-cikgu lain. Saya terus gitu ya, saya bukan nak menyalahkan cikgu. Bagaimana kita ini GBK mewujudkan satu link ataupun satu perhubungan yang sangat rapat dengan cikgu-cikgu, sebenarnya isu ini tak akan timbul. Isu ini akan timbul jika kita sendiri sentiasa mencari masalah dengan guru akademik lain. Tapi tak ada masalah, bukan saya nak menyalahkan cikgu. Jadi kat sini cikgu ada kat sini, kita ada PPD. Okey, mungkin PPD boleh sampaikan kepada PKPKM ataupun cikgu sendiri di sekolah. Cikgu sampaikan salam saya, salam jabatan daripada unit HEM jabatan. Benda ini adalah program rasmi daripada kementerian. Jadi memanglah kita cikgu-cikgu sibuk dengan proses untuk menghabiskan silibus, semua risau. Tapi akademik juga. Tapi peranan kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling ini adalah salah satu daripada proses itu sebenarnya. Okey? Soalan seterusnya, saringan PHQ yang ke-9. Okey, kalau murid terus jawab pada skala 3, kita perlu terus sesikan. Okey, jika dia jawab skala 1 ataupun 2, perlu terus sesi ataupun tidak. Okey. Sekarang ni, cikgu nak kepada sekarang ni kita melihat kepada skala 3. Skala 3 itu kalau melihat kepada instrumen kita, dia adalah, saya semak kepada instrumen ni. Skala 3 adalah hampir setiap hari. Maksudnya hari-hari dia fikir. Dia bangun tidur pun dia rasa nak bunuh diri, makan tengah hari pun rasa nak bunuh diri, malam nak tidur pun rasa nak bunuh diri. Dan dia doalah esok dia tak bangun langsung. Kemungkinan ada macam tu. Jadi kalau macam tu, cikgu teruslah. Kita ambil perkiraan sekarang ni kepada skala yang paling tinggi. Skala 3 iaitu hampir setiap hari. Okey cikgu Dan cikgu boleh semak kepada interpretasi skor pada halaman 15. Okey, pada halaman yang ke-16, pada halaman yang ke-17. Jadi untuk format pelaporan, insya-Allah kita akan cuba akan sediakan, dan rasa saya dah sampai ke penghujung siaran untuk penataran Minda Sihat untuk tahun 2020. Saya nak ucapkan terima kasihlah ya kepada semua rakan-rakan GBK, sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah sama-sama menyiapkan pelaporan
PKP fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan juga fasa 4. Walaupun tak dapat nak capai 100%. Ya, tahniah kepada daerah Kelang, tahniah juga kepada daerah Sepang. 100% pengisian pada peringkat awal. Okey, dan daerah-daerah lain, ya, kalau boleh benda tu kita ambil perhatianlah. Ya, bukan pada saat akhir yang kita nak ambil tindakan. Okey, dan seterusnya. Saya harap GBK kita ini fahamkanlah, sebab bila masa pelaporan pada baru ni, ya, kita nak mengubah balik. Saya nampak tak ada keserasian antara rakan GBK. GBK yang pertama tulisnya bagat lain. GBK yang kedua tulisnya lain. GBK yang ketiga GBK-nya lain. Jadi bila tak sama, saya nampak di situ hubungan mungkin tak berapa nak cantik. Sebab dia berbeza-beza laporannya. Jadinya bila berbeza-beza laporan, kita perlukan setting yang berbeza untuk mengumpulkan semua. Okey. Jadi ada juga pandangan-pandangan lain. Okey, boleh tak kita guna waktu CV, kesihatan dan itulah sebenarnya yang saya nak cakap secara langsung tadi. Bagaimana sekarang ni kita hubungan baik dengan cikgu-cikgu ni lah. Bagaimana kita nak beli kelas dia? Bila kelas free? Kelas waktu yang pertama, waktu yang kedua ataupun waktu yang ketiga. Okey? Waktu civic boleh, waktu PJK boleh, sebab sekarang ni kita nak mengurangkan pelibatan murid di luar bilik darjah. Okey je, jadi kalau tak ada apa-apa, saya harap semuanya faham, semuanya jelas apa tindakan kita yang perlu kita laksanakan. Saya ulang balik supaya cikgu-cikgu tak tersilap. Minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, cikgu selesaikan dengan instrumen keperluan murid. Pada minggu yang keempat, cikgu mulakan dengan uli, ya ataupun tidak. Ya, kalau pelajar itu lepas saringan yang pertama, sila buat intervensi umum sahaja. Kalaulah perlukan saringan yang pertama, PHQ 9 dan GAD 7. Cikgu dah interpretasi skor. Jadi bila dapat skor yang perlukan rawatan, kita perlukan intervensi, perlukan tindakan daripada kita. Dan sekiranya dah habis intervensi kita, bantuan daripada pihak kita bagi pula intervensi yang kedua. Setelah intervensi yang kedua masih lagi tinggi, jadi kita perlukan rujukan. Dan untuk tapak pelaporan, saya akan cuba sediakan bila mana keadaannya semua sudah selesa, berada di sekolah, dah stabil. Saya harap kita nak memikirkan emosi-emosi murid, jangan dilupa juga kepada emosi diri kita. Sayangi diri kita. Ya, ambil berat pasal diri kita. InsyaAllah semua akan baik-baik. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian dan saya minta sebarang persoalan, sebarang permasalahan, tolonglah nyatakan dalam grup rasmi GBK. Kita akan cuba bantu. Okey, kalau ada masalah, segan nak jumpa, nak cakap dengan kami bertiga, boleh berhubung terus dengan rakan-rakan penolong pengarah di pegawai HEM di PPD. Okey, mungkin boleh utarakan melalui YDP masing-masing. Okey. Ujian ini untuk murid yang datang ke sekolah saja kan? Ya, sekarang ni yang datanglah. Sekarang ni kalau di Inkeh dia tak datang, hari ni dia tak datang. Tapi esok dia datang, kita buat untuk hari esok. Okey. Okey, sekarang ni untuk senarai semak keperluan murid, skor 13, skornya terbalik. Okey. Benda tu saya dah dapat makluman daripada pihak KPM. Okey, ada sedikit penambahbaikan dalam interpretasi skor. Jadi apa-apa makluman saya akan terus dalam grup. Okey. Sebab semalam saya nampak ada satu perubahan. Ya, daripada surat siaran yang pertama ada sedikit ralat, dan ralat itu kita akan
kita akan terus maklumkan kepada semua. Saya rasa mungkin belum sampai interpretasi lagi. Fasa sekarang ni mungkin cikgu-cikgu baru rezo, cikgu-cikgu baru bagi belajar jawab kan, ataupun pada hari ni baru hari yang kedua kan, masih lagi pada peringkat promosi. Okey. Jelas ya? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa Kita edarkan SPL KPM punya pendaftaran. kita akan edarkan SPL KPM ya, dalam grup rasmi. Dapatlah cikgu untuk ladap kita hari ni ya. Kita angkat sebagai cikgu menghadiri mesyuarat taklimat ya untuk SPL KPM. Jadi kalau ada apa-apa masalah, saya beritahu tadi, kami sedia membantu. Yang perlukan bantuan, okey. Masing-masing dah ada nombor telefon Cik Darul, nombor telefon Cik Azli, nombor telefon saya. Nanti kami akan war-warkanlah. Okey, cuba kita bantu untuk kita jadikan Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling Negeri Selangor antara yang terbaik Dan gembira Tuan. terbaik dan cikgu-cikgunya gembira ya. Siapa lagi yang yang boleh gembirakan hati kita melainkan diri kita sendiri. Jadi salam. Okey, macam mana nak masuk dalam grup rasmi tu? Cikgu, grup rasmi GBK Selangor tu saya rasa dah bertahun. 2018. 2018. Ada yang tak masuk lagi ke? Jadi tolong sebar-sebarkan luas YDP, MJKK. Tolong sebar luaskan pegawai-pegawai HEM. Tolong sebarkan luas satu grup rasmi. Yang mana dalam grup rasmi itu kita akan salurkan maklumat rasmi. Dan saya minta rakan-rakan GBK jangan ada yang mendahului daripada kementerian. Kalau kes mendahului daripada kementerian ini, itulah yang terjadi sekarang. Jadi salam hormat daripada saya Muhammad Izwari, salam daripada unit HEM Selangor, hebat, erat, muafakat. Salam kias, terbilang, ku kenal diriku. Berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. InsyaAllah rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Izwari atas penyampaian berkaitan dengan program Minda Sihat dalam norma baru yang akan kita laksanakan di peringkat sekolah. Jadi untuk yang akhirnya, apa-apa masalah kita akan wujud di sini. Jadi saya memberikan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, terutamanya kepada pegawai ataupun penolong PBD unit HEM daerah masing-masing dan juga guru bimbingan kaunseling sekolah menengah dan sekolah rendah Negeri Selangor yang setia bersama kita hampir lebih kurang 2 jam ni. Jadi sebelum saya terlupa, untuk senarai semak ataupun panduan pelaksanaan ini di muka surat yang 22 ni, okey, di muka surat 22 ni kita ada senarai semak perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta minda sihat dalam kebiasaan baru. Jadi untuk senarai semak ni, Encik Darul akan uruskan dia punya Google Form dan kita akan belah dalam grup daerah masing-masing ataupun dalam kita grup rasmi itu. Jadi minta kerjasama semua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah dan rendah. Terutamanya kita hanya minta wakil sajalah, ketua guru bimbingan kaunseling saja, wakil setiap sekolah untuk buat penataran ataupun buat semakan untuk senarai semak ini daripada item 1 hingga 10 sahaja dahulu. Dan kita minta untuk upload gambar sebagai evidence ataupun bukti bahawa guru-guru kita ataupun GPK kita telah laksanakan ataupun kita telah buat kita punya senarai semak ni sebagai kita punya checklist kita. Jadi saya harap terlepas ni kita akan maklumkan, dan untuk makluman semua kita akan juga buat pemantauan di peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah. Jadi pegawai jabatan dan juga pegawai PPD akan ke sekolah cikgu-cikgu untuk kita lihat pelaksanaan ini mengikut garis panduan yang telah kita tetapkan. Jadi bersedia je lah cikgu-cikgu ya. Dan kalau kita datang pun kita nak kenal-kenal je dengan cikgu-cikgu semua. Tak ada apa rasa pun. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi kepada semua.
terutamanya kepada pegawai di unit HAM ni yang membantu kita dalam melaksanakan kita punya Google Meet pada hari ini, sebab ini kali pertama kita buat 4 akaun sekali dan mungkin ada masalah teknikal. Saya mohon ampun dan maaf sebagai mewakili rakan-rakan rakan pegawai di unit HAM, dan kita akan cuba praktikan bagaimana cara yang kita lebih untuk kita menambah baik kita punya saluran, sebab perjumpaan Masing-masing masuk. perjumpaan bersemuka kita masih boleh menunggu SOP yang rasmi lagi. Jadi saya harap itu saja untuk kali ini. Mohon ampun dan maaf kalau ada kesalahan di pihak kami. Terima kasih sekali lagi cikgu. Jangan lupa untuk isi maklumat atau link SPL KPM itu dalam kita punya grup rasmi itu. Okey. Saya Muhammad Azli bin Ahmad dan juga Saya Cik Zuari dan juga Cik Darul mengucapkan terima kasih kepada semua. Kalau ada apa masalahan, kita akan maklumkan dalam grup itu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Ni. Mic ni. Tengok.